Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna nazira lil 'alamin wa nura qulub ahlihi liyakuna tanwiran lil qari'in wassalatu wassalamu ala mab'us rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyir rasulil akram الداعي إلى الخير الأعظم محمد ابن عبد الله رسول الله وخاتم النبيين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Seperti yang kita telah rancangkan untuk kita menyambung ulang kaji sinopsis 30 juzuk, yang mana kita telah pun sampai kepada juzuk yang ke-24 sebelum ini. InsyaAllah pagi ini kita masuk juzuk yang ke-25 bahagian yang pertama. Ini bermakna esok pagi insya-Allah jam yang sama kita akan menyambung sinopsis juzuk yang ke-25 bahagian yang kedua. Permulaannya seperti biasa, kita akan mendapatkan dulu terlebih dahulu maklumat apakah surah-surah yang membentuk juzuk yang ke-25 ataupun apakah surah yang berada pada juzuk yang ke-25. Okay. Jika tuan-tuan melihat di skrin Zoom, surah juzuk yang ke-25 ini dia terdiri daripada 5 surah. Hanya beberapa ayat sahaja surah Fussilat berada pada juzuk yang ke-25, iaitu ayat 47 sehingga 54, yang mana ayat-ayat ini sebenarnya telah pun kita selesai membincangkannya pada juzuk yang ke-24. Ini bermakna hari ini kita tidak akan lagi membincangkan surah Fussilat bagi ayat yang ke-47 sehingga 54. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kembali pada nota juzuk yang ke-24 dan tuan-tuan boleh ikuti kesemua rakaman daripada juzuk yang pertama sehingga juzuk yang ke-24 di dalam link rakaman yang ada dinyatakan di ruangan chat dan juga di ruangan komen di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Kalau tuan-tuan ada ruang dan waktu, tuan-tuan bolehlah melihat di YouTube. Alhamdulillah, Akademi Tadabbur Malaysia mempunyai satu channel YouTube. Apa yang telah pun kita lalui sepanjang pengisian melalui saluran Zoom ini telah diletakkan di YouTube. Jadi tuan boleh lihat dan boleh tonton kembali, dan semua nota pun ada. Cuma nota juzuk yang ke-25 ini saya belum berikan lagi. Saya akan berikan pada hari esok kerana kita lengkapkan terlebih dahulu bahagian yang kedua, kita gabungkan dengan bahagian yang pertama, kemudian baru kita akan hebahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian surah yang kedua adalah surah Asy-Syura. Kesemua ayat surah Asy-Syura berada dalam juzuk yang ke-25. Begitu juga surah Az-Zukhruf, kesemua ayat. Surah Ad-Dukhan, kesemua ayat, dan juga juzuk yang ke-25 ini terdiri daripada keseluruhan ayat dalam surah Al-Jathiyah. Okay. Pagi ini kita hanya akan mengulang kaji surah Asy-Syura dan surah Az-Zukhruf terlebih dahulu. Kita jadikan ia bahagian yang pertama. InsyaAllah esok kita masuk surah Ad-Dukhan dan juga surah Al-Jathiyah. Kalau kita habiskan keseluruhan juzuk yang ke-25
Yang pertama memang memerlukan waktu lebih daripada 1 jam. Okay. Yang kedua, kita mengambil kira mungkin tuan-tuan nak menghabiskan, nak mengkhatamkan ayat-ayat Al-Quran yang perlu dibaca. Justru itu kita hanya mengambil waktu yang kurang daripada 1 jam untuk kita mengulang kaji segmen-segmen ayat yang berada dalam surah Asy-Syura dan juga dalam surah Az-Zukhruf. Jadi kita mulakan melihat tujuan bagi surah Asy-Syura. Setiap sinopsis ini tuan-tuan, kita akan pastikan kita dapat mengulang kaji kembali maqsad surah ataupun objektif setiap surah. Begitulah dengan surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura seperti mana yang kita sebutkan 53 ayat sebenarnya kembali kepada satu tujuan. Tujuan surah Asy-Syura adalah surah yang Allah nak mengajak kepada kita supaya kita beriman kepada Allah. Okey, mana-mana surah pun memang tujuan utamanya adalah untuk mengajak kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu ada yang lebih spesifik lagi, yang mana surah Asy-Syura ini adalah surah yang mengajak kepada kita supaya terima semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kunci bagi surah Asy-Syura ini adalah syariat Allah. Senang kita nak ingat. Surah Syura dia berkaitan dengan syariat Allah. Okay. Apa perkaitan dengan nama surah Asy-Syura? Asy-Syura kan bermaksud apa? Mesyuarat kan? Bermaksud syura. Istilah Arabnya kita kata mesyuarah lah. Melayunya adalah mesyuarat. Buat diskusi, buat perbincangan. Kalau peringkat yang lebih besar lagi, itu yang ada berlakunya perbincangan sidang parlimen. Sidang parlimen itu adalah Asy-Syura, iaitu mesyuarat. Mungkin kita ada mesyuarat PIBG, mesyuarat blok, mesyuarat taman. Kita selalu ada meeting di pejabat. Itu semua adalah berteraskan kepada Asy-Syura. Apa kaitan dengan syariat Allah? Okay, mesyuarat Asy-Syura itu merupakan salah satu daripada banyaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak-banyak syariat Allah mensyariatkan kalau nak bincang sesuatu perkara, buatlah mesyuarat. Jadi apabila kita faham maklumat seperti itu, kalau kita tanya, bagus tak buat mesyuarat? Banyak tak faedah kita dapat? Sampaikan dalam keuangan pun perlu ada apa? Mesyuarat apa? Perbincangan tender lah, nak pilih siapa pembekal. Sampaikan dalam undang-undang ditetapkan sampai kita Malaysia perlu ada sidang parlimen. Perlunya sidang parlimen ni. Sebab apa? Sebab dia menggunakan konsep mesyuarah, membincangkan. Gaduh tak gaduh tu, Islam tak ajar kita bergaduh dalam mesyuarat. Islam tak ajar kita maki-maki dalam mesyuarat. Kalau maki-maki, gaduh-gaduh tu, itu bukan Islam. Tapi konsep perbincangan itu ada dalam surah Asy-Syura. Dia termasuk salah satu syariat Allah. Semua orang akan bersetuju, perlu kita bincang dulu, perlu kita buat mesyuarat. Jadi itulah tujuan Asy-Syura dikaitkan dengan namanya. Okay. Nak tahu dengan lebih lanjut, apa lagi syariat Allah? Kenapa kita perlu menerima syariat Allah ni? Maka surah Asy-Syura ini akan membawa kita pergi memasuki perbincangan bagi surah Asy-Syura. Macam mana Allah menjalankan syariat dia? Maklumat itu ada di dalam surah Asy-Syura. Baik.
kita terus kepada membincangkan segmen dalam surah Syura. Baik, sebelum itu, sebelum kita masuk segmen, saya nak kita lihat terlebih dahulu apakah keunikan ciri-ciri yang ada dalam surah Asy-Syura. Okay. Surah Asy-Syura ni tuan-tuan, kalau kita baca 53 ayat, kita akan menemukan ada 2 kali pengulangan perkataan syara'a. Perkataan syara'a. Okey, apa maksud perkataan syara'a? Perkataan syara'a adalah perkataan yang menunjuk kepada yang telah disyariatkan. Apa? Yang telah disyariatkan, syara'a. Sebab itu kalau kita sebut, kenapa orang sebut syariat? Syariat itulah daripada kalimah syara'a, yang telah disyariatkan. Okey. Satu-satunya surah yang mengulangi perkataan syara'a, syariat, telah disyariatkan adalah surah Asy-Syura. Tuan-tuan boleh temukan ayat ini pada ayat yang ke-13 dan juga pada ayat yang ke-21. Kalau ayat 13, saya tunjukkan contoh dia. Okey, dekat ayat yang ke-13, kita akan jumpa ayat 13 ni awal-awal kalimah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad din. Jumpa perkataan syara'a. Allah telah mensyariatkan kepada kamu dalam urusan agama kamu seperti mana yang telah diwasiatkan oleh Allah kepada Nuh. Sejak Nabi Nuh dulu lagi, Allah telah membuatkan satu garis panduan. Nak hidup ni macam mana? Dalam perkara agama ni, nak kena buat apa? Itu semua telah disyariatkan. Begitulah kepada kita. Ada syariat-syariatnya. Nak puasa ni, ada panduan dia. Allah telah syariatkan sembahyang 5 waktu. Allah syariatkan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi surah Asy-Syura ni, Allah juga telah syariatkan. Nak buat perbincangan, nak dapat satu keputusan, nak buat satu urusan, Allah telah mensyariatkan adanya apa? Adanya mesyuarat. Okey, itu permulaan dia. Sekejap ya. Okay. Untuk tuan-tuan dapatkan perkataan syara'a yang kedua, tuan-tuan boleh jumpa pada ayat yang ke-21. Kalau tengok ayat nombor 21 dalam Quran, tuan-tuan akan jumpa dia pada muka surat 485. Tuan-tuan akan jumpa perkataan syara'u. Perkataan syara'u. Kalau ayat 13 syara'a, kalau ayat 21 ada perkataan syara'u. Okay. Kemudian ciri yang berikutnya, surah Asy-Syura merupakan di antara surah yang banyak mengulangi perkataan al-wahyu. Perkataan wahyu adalah surah Asy-Syura. Okey. Kenapa kita perlu tahu maklumat ini terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada segmen surah? Okey, kita dapatkan maklumat ini adalah untuk menguatkan tentang kenapa kita perlu terima syariat Allah. Jawapan dia ada pada ayat-ayat yang menyebut tentang pengulangan perkataan wahyu. Macam mana Nabi Nuh dia boleh dapat syariat? Macam mana kita boleh dapat syariat salat? Macam mana kita boleh dapat syariat berpuasa? Itu semua adalah daripada wahyu Allah. Okey. Tuan-tuan kena letakkan apa dia punya triggernya pada perkataan syariat dan pada perkataan wahyu. Nanti kita akan bincang tentang wahyu dalam surah Asy-Syura. Okey. Ada 6 kali diulang surah yang banyak mengulang tentang wahyu, antaranya surah Syura ada 6 kali kita akan jumpa tentang wahyu. Yang ke-6
Kalimah wahyu ini kita boleh jumpa pada ayat yang pertama. Baca ayat pertama surah Syura, dah jumpa dah tentang perkataan wahyu. Cuba kita lihat pada ayat pertama, jumpa tak perkataan yuhi, telah diwahyukan, yuhi, diwahyukan. Kalau buka pada ayat yang ketujuh, Allah guna perkataan auhayna, telah diwahyukan. Kalau buka ayat yang ke-13, kita akan jumpa perkataan auhayna, telah diwahyukan. Buka pada ayat yang ke-51, kita akan jumpa Allah Ta'ala menyebut dengan perkataan wahyan. Ayat 51 juga perkataan yuhi. Dan buka pada ayat yang ke-52, akan jumpa sekali lagi Allah ulang perkataan auhayna, telah diwahyukan. Okey. Apa perkaitan syariat, apa perkaitan mesyuarah asyura, apa perkaitan dengan wahyu? Ketiga-tiga maklumat itu ia saling berkaitan. Kenapa surah Asyura ni menyuruh kita menerima semua syariat Allah? Jawapannya adalah syariat Allah itu berdasarkan kepada wahyu yang telah Allah turunkan kepada para nabi. Jadi kalau ia wahyu dari Allah, maknanya kita mesti kena terima dan ikut semua syariat Allah. Macam kita azan. Masuk je salat, nak masuknya waktu salat, kita azan. Lepas azan, apa doa yang kita baca? Kita kata apa? Allahumma rabba hazihi da'wati tamah wassalatil qa'imah. Kan? Allah yang telah mensyariatkan adanya seruan azan. Sebab tu azan ni kita kena azan. Kenapa? Kerana dia adalah wahyu. Okay, sekejap ya, saya tunjukkan slide tadi. Okey. Itu contoh. Okey, tuan-tuan dan puan, setelah kita memahami tentang pagi ni kita masuk juzuk yang ke-25, Allah membawa kita kepada apa? Apa saja syariat Allah, ikut. Kerana syariat Allah ini dia datang dalam bentuk wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Termasuklah mesyuarah. Sebab tu jangan diabaikan. Jangan dipandang rendah untuk buat mesyuarat. Cuma kenalah ada adab dia. Jadi kalau tidak buat satu urusan tanpa perbincangan, nanti akan ada banyak keburukannya. Maaf Ustaz. Ya. Ayat 3 tu Ustaz, bukan ayat 1 tu. Sat. Surah apa tu? Asyura. Maaf, Ustaz tu ayat 1 tu huruf muqatta'ah. Ya, betul. Betul tu. Dia sekejap Betul. Dia ayat ketiga tu. Kazalika yuhi tu betul. Allahu Akbar. Ayat 3. Sekejap ya. Bagi saya waktu sekejap saya betulkan tu. Terima kasih Kak Liza. Sekejap ya. Sekejap. Sekejap bagi saya betulkan sekejap. Lepas tu saya paparkan balik. Okey. Ayat 3. Okey, kalau tuan-tuan dapati ada mana-mana saya tersalah, tolong tegur ya. Saya sangat suka kalau ada mana-mana yang memberikan teguran. Okey, saya dah betulkan ayat 3 lah. Okey. Nota tak apa, tak bagi lagi. Selamat, alhamdulillah. Okey, ayat 3. Okey, kalau dah selesai, mari kita pergi kepada segmen ayatnya. Okey. Surah Asyura ni, tuan-tuan, ada 53 ayat. Okey. Macam mana kita nak melalui ke-53 ayat ini? Okey, untuk pendekatan sinopsis ni, kita akan bahagikan 53 ayat itu kepada beberapa kumpulan ayat. Okey, dalam surah Asy-Syura ini kita boleh bahagikan ia kepada 4 kumpulan ayat.
Empat kumpulan ayat maksudnya adalah ada ayat-ayat yang duduk pada bahagian pembuka surah, iaitu 12 ayat yang pertama. Nanti kita akan terangkan. 12 ayat yang pertama ini tentang apa menjadi kumpulan ayat yang pertama. Kumpulan ayat yang kedua, kita ambil ayat 13 sehingga ayat nombor 23 yang kita namakan ia sebagai bahagian yang pertama. Kemudian kumpulan ayat yang ketiga iaitu ayat 24 sehingga ayat nombor 46. Nanti kita akan kupas kumpulan ayat ni tentang apa. Dan kumpulan ayat yang keempat, yang terakhir sekali, kita letakkan di bawah penutupan surah iaitu ayat 47 sehingga ayat nombor 53. Okey, jadi adanya pembuka surah, ada penutupan surah dan ada kumpulan ayat duduk bahagian antara pembuka dan penutup. Maka selesailah pembahagian segmen bagi surah Asy-Syura. Okey. Cuma kita belum lagi masuk kepada mengulang kaji empat-empat kumpulan ayat tu sebenarnya nak membicarakan tentang apa. Okey. Jadi kita gunakan silang rujuk terus kepada pembuka dan penutup. Okey, kita lihat apa kiri dan kanan ya, pembuka dan penutup bagi surah Asy-Syura. Okey. Kalau tuan-tuan ada Quran mushaf terjemahan, Quran ada Quran terjemahan, tuan-tuan dah boleh buka ya surah Asy-Syura seperti yang saya paparkan tadi pada peringkat awal, yang mana surah Syura ni dia berada pada halaman 483 sehingga 489. Okey, tuan-tuan dah buka Quran terjemahan. Okey, jadi kita lanjutkan. Okey. Pembukaan surah Syura 12 ayat yang pertama ini, kalau kita tengok pada 3 ayat yang pertama, termasuklah huruf-huruf abjad ya, ha, mim, ain, sin, qaf. 3 ayat yang pertama ni dia berkaitan dengan Al-Quran. Berkaitan dengan keagungan wahyu Al-Quran. Okay. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memperincikan lagi tentang apa? Allah memperincikan pada ayat 3 sampai 12. Okey, ayat 3 sampai 12 ni Allah menyebut tentang apa? Menyebut tentang dirinya yang telah menurunkan wahyu melalui perbincangan ada 10 nama dan sifat Allah. Maksudnya dekat ayat 3 sampai 12 ni Allah memperincikan tentang dialah yang menurunkan wahyu itu, macam mana agungnya Allah itu, dan agungnya Allah itu dijelaskan dengan menyebut beberapa nama dan juga sifat-sifatnya. Kalau kita tahu nama dan sifat-sifatnya ini, secara tak langsung ia akan menunjukkan keagungan yang menurunkan wahyu seperti mana ayat 1 dan 3. Sebenarnya dalam pembukaan surah Asy-Syura ni dia menjelaskan kepada kita kenapa kita perlu terima syariat-syariat Allah ni. Jadi nak menekankan, nak mengukuhkan, kita kena ikut syariat Allah ni. Kita tak boleh langgar, kita kena ikut dia. Cara nak menekankan kena ikut itulah Allah memaparkan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia yang tuan-tuan boleh jumpa pada ayat 3 sampai ayat nombor 12. Okay. Kalau tuan-tuan ada Quran di tangan tuan-tuan perempuan, di depan tuan-tuan perempuan, saya boleh sebutkan beberapa. Sebab dalam nota ni saya tak masukkan ya apa nama Allah tu dan sifat Allah tu. Tapi tuan-tuan boleh jumpa sebenarnya.
dekat ayat 3 sampai ayat nombor 12. Tuan akan jumpa. Okay. Kalau nak tahu tentang nama-nama tu saya sebutkanlah. Tapi saya sebut secara sepintas lalu ya. Sebab kita nak banyak lagi ni nak bincang kumpulan ayat yang lain. Tapi saya kena ambil sedikit waktu kerana nak menunjukkan bahawasanya kita memang perlu, memang bukan perlu, kita memang wajib ikut syariat-syariat Allah, undang-undang Allah, peraturan. Apa syariat Allah kita kena ikut. Okey, jadi Allah paparkan dengan nama-namanya. Okey. Nombor 1, kita boleh jumpa tentang nama apa? Kita boleh tengok ya. Kita tengok pada ayat 3 sampai 12 ya. Pati baik-baik. Kita akan jumpa Allah menyebut tentang namanya Allah pada ayat nombor 3. Nama Al-Aziz, dia Maha Perkasa, ayat nombor 3. Nama dia Al-Hakim, yang Maha Hikmah, ada pada ayat nombor 3. Kalau baca pada ayat yang keempat, Allah ada menyebut tentang dia itu adalah pemilik al-mulk pada ayat yang pada ayat yang keempat. Tapi tak jumpalah nama al-mulk tu. Tapi secara tak langsung Allah ni adalah pemilik langit dan bumi. Itu ada pada ayat nombor 4. Lepas tu kita akan jumpa Allah ini yang maha tinggi, al-ali. Itu pada ayat nombor 4. Lepas tu tentang Allah tu al-azim, yang maha agung, pada ayat nombor 4. Lepas tu ayat nombor 5, tuan-tuan akan menemukan nama Allah Ar-Rabb. Sebab ada perkataan Rabbihim, Rabb. Nama Allah Ar-Rabb itu. Kemudian kita akan jumpa pada ayat kelima nama Allah Al-Ghafur. Al-Ghafur. Lepas tu nama Allah Ar-Rahim. Lepas tu nama Allah Al-Hafiz pada ayat yang ke-6. Allah tu Hafizun. Pada ayat nombor 6. Okey, dapat tak? 10 kan? Lepas tu di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, Tuhan kata tentang dia tu apa? Kalau kita tengok pada ayat nombor 9, Allah tu adalah Al-Waliyu. Dia tu adalah apa? Penolong. Allah tu apa? Yuhyil mauta, menghidupkan orang mati, ayat nombor 9. Lepas tu Allah Ta'ala tu berkuasa atas setiap sesuatu, ayat nombor 9. Lepas tu ayat nombor 11, Allah Ta'ala kata dia tu apa? Dia tu adalah pencipta yang awal-awal, as-samawati wal ard, langit dan bumi. Lepas tu ayat nombor 11, Allah kata dia tu laisa kamitslihi syai'un, tak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Ayat 11 Allah kata dia sami', dia tu maha mendengar, nama dan sifatnya maha mendengar. Ayat 11 ada nama Allah Al-Basir, Allah tu maha melihat. Ayat nombor 12 ada 3 perkara tentang Allah. Allah tu maqalidus samawati wal ard, Allah tu yang membentangkan rezeki, Allah juga menyempitkan rezeki, Allah itulah mengetahui bagi setiap segala sesuatu. Semua itu tentang Allah. Kenapa sampai Allah nak ulang? Maafkan saya. Tuan-tuan, saya tersalah sebenarnya. Allahumma salli Muhammad. Maafkan saya. Tanda saya berpuasa dah ni. Okey. Sebenarnya ada 20. Maafkan saya. Saya lepas saya duk baca-baca ni baru saya perasan. Ada isyrun, ada 20 sebenarnya. Ada 20. 20 ni campur nama Allah dan juga cerita tentang sifat Allah. Ada 20. Semua sekali tentang Allah. Dan maafkan saya ya. Saya tersalah. Sebenarnya bukan 10. 20. Okey, saya harap tuan-tuan dapat cari 20 itu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menceritakan tentang Allah, namanya dan juga sifat-sifatnya. Ayat 3 sampai ayat nombor 12. Okey. Setelah itu, tengok ini baru pembukaan ya, dah menyebut tentang keagungan Allah Azza wa Jalla dah. Lepas tu apabila masuk ayat 7 sampai 10, kenapa saya letak 3 sampai 12 terlebih dahulu? Kerana dia nak fokus cerita tentang Allah. Tapi kalau ayat 7 sampai ayat nombor 10 ni tuan-tuan, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang tujuan Allah menurunkan wahyu. Kena tengok pada ayat 7 dan kena tengok juga
pada ayat nombor 10. Rupa-rupanya penurun wahyu itu, iaitu Allah yang kita belajar ada 20 perkara tentang Allah itu, dia turunkan wahyu itu bukan tanpa tujuan. Ayat nombor 7 adalah untuk memberikan inzar, amaran, peringatan. Kalau ayat nombor 10, Allah Ta'ala menyebutkan bahawasanya apa? Wahyu ini diturunkan adalah untuk menerangkan hukum dan juga mendatangkan tasyri', mendatangkan hukum, mendatangkan ketetapan-ketetapan. Boleh kita kata wahyu yang Allah turunkan ini adalah untuk menyatakan segala urusan agama. Jadi kalau kita nak hidup sebagai seorang Muslim, seorang yang mukmin, urusan apa kita perlu buat, hukum apa kita perlu ikut, ketetapan apa kita perlu ikut, syariat apa, semua itu ada di dalam wahyu yang Allah turunkan. Maka selesailah pembukaan bagi surah Asy-Syura. Tapi dekat pembukaan ni, kita belum jumpa lagi ayat tentang nama surah Asy-Syura. Tapi permulaannya Allah setelah memberitahu kepada kita tentang apa? Kepentingan wahyu, yang wahyu itu ada syariat Allah ni kita kena ikut dia. Kalau kita tak ikut dia, kita akan berhadapan dengan 20 perkara yang berkaitan dengan Allah. 20 perkara inilah yang mengukuhkan bahawasanya memang kita perlu ikut syariat, ketetapan, hukum-hukum dari Allah Azza wa Jalla. Okey. Kemudian tuan-tuan, kalau kita terus pergi kepada penutup surah, tengok kepada segmen dekat penutup surah. Kenapa saya tunjukkan penutup terlebih dahulu? Kerana saya nak menunjukkan kepada tuan-tuan bahawasanya ilmu penutup surah ini dia memberikan kita satu cara untuk kita memahami sesuatu surah. Sebab itu kalau tuan-tuan pernah ikut tahun lepas, Akademi Tadabbur kita buat bulan Ramadan tahun lepas, kita buat modul pembuka penutup semua surah. Selesai 114 surah. Tapi kalau tahun ni pula kita gunakan modul memahami hubungan surah sebelah-sebelah. Tadi kita dah lalui kelas pagi tadi jam 9. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat penutup surah Asy-Syura, tuan-tuan akan mendapati Allah mengulang kembali apa yang telah Allah katakan pada pembukaan bagi surah Asy-Syura. Mengulang tu bukan mengulang tanpa makna, tetapi mengulang tu untuk melengkapkan lagi tentang perbincangan tentang wahyu. Kita akan jumpa dekat penutup ayat tu kan, tentang apa? Bentuk-bentuk wahyu. Kalau kita baca dekat ayat nombor 3 tadi, kan, kita baca ayat nombor 3, Allah cuma menyebut tentang dia telah turunkan wahyu. Tapi macam mana cara wahyu itu diturunkan? Kita kena tengok kepada penutup surah Asy-Syura ayat nombor 51. Jadi kita dapati rupa-rupanya walaupun dia ayat dah hujung 51 nak pergi 53, rupa-rupanya dia bukan ayat yang macam tak ada kena mengena dengan awal-awal. Ni dia panggil apa? Kolerasi antara setiap ayat dengan setiap ayat. Okey. Lepas tu kalau kita baca dekat ayat 51, kita akan jumpa ada 3 cara macam mana Allah menurunkan bentuk wahyu tu. Kita kena tengok ayat nombor 51. Lepas tu, dia bukan sekadar, kalau kita baca dekat pembuka tadi, tujuan-tujuan wahyu kan. Dekat penutup ni juga Allah menerangkan tujuan wahyu tu diturunkan, ada ciri-ciri wahyu itu. Ciri-ciri wahyu ni maksudnya Allah menerangkan, dia nak kuatkan lagi. Okey, kalau kita kata, okey, kenapa Quran tu diturunkan? Memberikan peringatan, lepas tu dalam Quran tu ada hukum hakam, ada ketetapan. Tapi nak menguatkan lagi tujuan wahyu ayat 7 sampai 10 tu, ayat 52, 53 menguatkan lagi tujuan wahyu itu.
Kalau kita tengok dekat 52 sampai 53, tuan-tuan tentu akan jumpa Al-Quran ni sebenarnya dia adalah roh. Dia seperti roh yang menghidupkan hati-hati. Kena baca dekat 52. Lepas tu kalau kita baca dekat ayat 52 sampai 53 lagi, Allah menerangkan wahyu yang Allah turunkan itu adalah cahaya yang nak keluarkan manusia daripada kegelapan. Lepas tu kalau kita baca lagi dekat ayat 52 sampai 53 ni, Allah mengatakan wahyu ini sebenarnya adalah petunjuk kepada siratan mustaqim, menunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi kalau kita ambil waktu sekejap, kita berfikir, mengamati, kita merenung, kita dapati rupa-rupanya pada penutupan surah Asy-Syura ni juga sebenarnya memberi maklumat yang lebih, memberikan penambahan maklumat, mengukuhkan lagi maklumat pada pembukaan surah Asy-Syura. Okey, kemudian kalau kita pergi dekat penutup kan, ayat nombor 51 sampai 53, kalau kita gabungkan, Allah seperti mengulangi balik ayat 3 sampai ayat nombor 12. Siapa yang susun maklumat? Pembuka, penutup dan Allah gabungkan. Jadi kita dapati dekat ayat 51 sampai 53 ni, Allah menyebut tentang beberapa lagi, mengukuhkan lagi tentang nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dekat sini saya namakan ia dengan istilah apa? Sifat-sifat pembuat syariat yang menurunkan syariat itu melalui jalan wahyu. Okay. Kita akan jumpa dekat ayat 51 sampai 53 ni ada beberapa. Contohnya Allah mengatakan dia ini mewahyukan apa yang dia kehendaki. Allah ini aliyun, maha tinggi. Allah ni hakimun. Allah ni pemilik langit dan bumi. Dan Allah bagi tahu kepada Allah lah manusia ini akan dikembalikan. Okey, kesimpulannya, kita dapati dekat pembuka penutup ni pun sebenarnya kalau kita baca macam dah, kita dah faham dah. Oh, surah Syura ni nak cerita pasal apa? Cuba kembali kepada tujuan surah. Tujuan surah ni, kalau kita baca pembuka penutup tadi, kita pun dah kata, oh, memang betul lah. Yes, memang benar, memang betul. Yakin, memang kita kena beriman pada Allah. Sebab apa? Sebab Allah dah menurunkan wahyu. Cara beriman kepada Allah macam mana? Kita kena terima, ikut, benarkan, sampaikan semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana syariat itu Allah datangkan dalam bentuk wahyu. Wahyu itu dia boleh ulang. Jangan tak ikut wahyu. Wahyu tu hebat, kena ikut kerana Allah menerangkan ada 20 berkaitan dengan nama dan sifatnya. Dikukuhkan lagi dekat penutupan surah Asy-Syura. Okey, kalau dah jelas, kalau dah faham, nak belajar tak bahagian 1, bahagian 2 surah Asy-Syura? Tanya je. Tapi kita laluilah juga ya, insya-Allah, untuk apa bahagian 1 dan bahagian 2. Senang nak faham Al-Quran sebenarnya. Tapi tentulah tidak sama kalau kita belajar ke semua ayat. Tapi sempat ke nak tadabbur 53 ayat surah Asy-Syura ni? Ni juzuk yang ke-25 ni. Kan nak faham satu ayat. Jenuh juga tu. Kan nak khatam lagi, nak fahamkan ayat lagi. Jadi dengan kaedah ulang kaji sinopsis ni, moga-moga dapat mengukuhkan lagi, membantu kita memahami apa sebenarnya yang Allah nak kita buat apabila masuk juzuk yang ke-25. Jadi kita boleh tulislah dekat tepi surah Syura tu, dekat dalam Quran tu. Tulis apa? Terikut, terima syariat Allah. Selesai. Okey. Kalau kita ambillah sedikit waktu, kita lihat pada bahagian pertama dalam surah Asy-Syura ni,
ayat 13 sampai ayat nombor 23, Allah Ta'ala menerangkan apa tahu? Allah kata, kita ni memang perlu, memang kita berhajat kepada syariat Allah. Ini dekat ayat 13 sampai 23 ni, kita boleh, dia ada dua tajuk. Tajuk pertama, Allah nak kata, manusia ni dia memang perlu kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Ta'ala memberikan ancaman. Allah bagi amaran. Siapa-siapa yang tolak syariat Allah tu, jaga-jaga. Dia akan dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kemudian, kalau kita masuk pada bahagian yang kedua, kumpulan ayat yang ketiga, ayat 24 sampai ayat nombor 46. Ayat 24 sampai 46 ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita semua, menyeru kita kepada apa? Menyeru kita semua kepada menerima syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah memaparkan ada macam-macam kebaikan, faedah yang kita dapat kalau kita ikut syariat Allah. Kalau kumpulan ayat 13 sampai 23 tadi, bahagian satu tu, ia berbentuk macam Allah kata dalam bentuk tegas, kau perlu ikut syariat Allah. Kalau kau tak ikut, kau diancam. Tapi dekat bahagian dua ni, dia gunakan kaedah tau. Dia guna kaedah macam Allah mengajak kita di kaedah yang lebih lembut. Allah ajak kita kepada fikir. Lepas tu, Allah Ta'ala datangkan contoh-contoh kebaikan kalau kita ikut syariat Allah. Bahagian kedua ni, kumpulan ayat 24 sampai 24 sampai 46 ni, bahagian kedua ni lah sebenarnya ada tentang mesyuarat. Bahagian kedua ni lah adanya ayat yang berkaitan dengan asyura, iaitu mesyuarah. Kita boleh jumpa pada ayat nombor 38. 38 surah Syura, kita akan jumpa Allah memerintahkan nak buat apa urusan kenapa? Wa amruhum syura bainahum. Allah kata, Allah telah perintahkan dalam urusan hidup, buatlah mesyuarah, perbincangan. Ayat nombor 38. Jadi, dekat bahagian dua ni, kalau orang tahu bahawa mesyuarat ini ada banyak kebaikan dia, mesti kita akan cari punca dia. Siapa yang suruh mesyuarat ni? Sikit-sikit kena mesyuarat. Oh, rupanya Allah. Rupanya dalam Quran ni mengajar kita mesyuarat. Bukan kerana peraturan, bukan kerana peraturan kerajaan, bukan kerana bukan kerana idea manusia. Tak. Rupa-rupanya ia datang dari siapa? Ia datang dari Allah rupa-rupanya. Penurun wahyu tu. Jadi semua orang ni akan fikir. Contohlah kalau orang nak cari, kenapa saya perlu ikut syariat Allah? Ada kebaikan ke? Maka kita boleh buat contoh apa? Tu mesyuarah tu. Kan? Oh, penting mesyuarah. Apa-apa pun kena bincang. Jadi kita akan cari punca dia. Siapa bagi idea mesyuarat ni? Oh, Allah. Allah cakap dalam mana? Dalam Al-Quran. Itu baru mesyuarah. Belum lagi perkara-perkara yang lain. Okey. Selesailah kita kumpulan ayat yang keempat. Kumpulan ayat yang ketiga, ayat 24 dan 46 surah Syura. Maka kalau kita dah jelas, maknanya apa? Selesailah kita surah Syura 53 ayat. So agak-agak kalau dah sampai kepada 4 kumpulan ayat ni, Syura. Dapat tak mesej? Maksudnya, faham tak sebenarnya apa sebenarnya yang selama ni Allah nak sampaikan kepada kita melalui nama surah Syura dan
pada 53 ayat surah Asy-Syura. Okay. Apa berkaitan Asy-Syura dengan Fussilat? Nak tahu jawapan dia, ikut pengisian setiap pagi, 9 pagi kita bincang. Asy-Syura ni, apa kaitan dia dengan Fussilat? Okay. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi. Baik. Kita sambung seterusnya dengan surah Az-Zukhruf. Dengan surah Az-Zukhruf. Okay. Setakat ni ada soalan tak untuk surah Asy-Syura? Okay. Kalau tiada apa-apa persoalan, kita lanjutkan dengan surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ni, apa makna Zukhruf? Az-Zukhruf ni maksudnya apa? Perhiasan. Siapa yang ada emas, dia kena ingat Az-Zukhruf. Siapa yang ada perak, ingat Zukhruf. Apa bentuk perhiasan ni? Dia termasuk di bawah nama Az-Zukhruf. Kita yang masuk surah Zukhruf ni, surah yang ke-43 ni, kita pun tertanya-tanya, apa pula dengan perhiasan? Tadi syura tadi kita dah jelas lah. Oh, syura salah satu syariat Allah yang Allah syariatkan kepada kita. Okay, sekarang ni Zuhruf pula apa? Kita nak dapat emas ke Zuhruf ni? Ataupun apa sebenarnya dekat Zuhruf ni? Okay. Tuan-tuan, sekejap lagi, waktu masuk segmen ayat, masuk dekat tujuan ayat, kita akan dapat sebenarnya apa yang Allah nak sampaikan pada Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf yang mengandungi lebih kurang berapa ayat? 89 ayat surah Az-Zukhruf. Baik. Sebelum kita nak bincang tentang kumpulan-kumpulan ayat surah Az-Zukhruf, saya nak kita terus pergi kepada melihat maqsad surah. Tujuan surah Az-Zukhruf. Okey. Tujuan surah Az-Zukhruf ni tuan-tuan, dia begini. Tujuan surah ni sebenarnya dia kesimpulannya daripada 89 ayat. Betul, kalau nak cepat faham, tengok terus pada tujuan. Okey, apa tujuan surah Az-Zukhruf? Surah Az-Zukhruf ni surah yang Allah nak menjelaskan kepada kita tentang apa? Mana-mana perhiasan yang ada di dunia ni sebenarnya itulah bukti rahmat Allah. Okey. Kalau kita dah bersetuju, kita dah meyakini, kita mengakui perhiasan di dunia ni semuanya adalah rahmat Allah, maka apa kita kena buat pada Allah? Maka kalau kita dah mengakui semua perhiasan ini adalah rahmat dari Allah, maka kita kena tauhidkanlah Allah itu, esakanlah Allah dan jangan syirikkan Allah. Jadi trigger dia bagi surah Az-Zukhruf ni adalah apa tau? Perhiasan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia punya, kita boleh letakkan macam intipati bagi surah Zukhruf ni. Okay, kenapa Az-Zukhruf ni bawa kita kepada mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah? Kerana nanti kita akan cuba dekat segmen tu. Kerana ada manusia, Allah bagi dia perhiasan, dia jadi bongkak, dia jadi sombong, dia tak nak mengisahkan Allah, tapi dia mensyirikkan Allah. Sepatutnya dapat Zukhruf itu, kalau kita mengakui ia dari Allah, maka Allah tu kena esa. Tapi Zukhruf itu sebenarnya menunjukkan betapa banyaknya rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Okay. Nak lebih jelas tentang kesimpulan surah Az-Zukhruf yang dipaparkan pada tujuan ni, mari saya nak bawa tuan-tuan nak menunjukkan ciri-ciri ayat-ayat surah Az-Zukhruf yang dapat menunjukkan lagi tentang Zukhruf itu. Baik. Yang pertama, surah Az-Zukhruf ni spesialnya, dia adalah surah yang terbanyak menyebut, dia boleh kata surah yang terbanyak menyebut
pengulangan nama Allah Ar-Rahman 7 kali. Surah yang terbanyak selepas surah Ar-Rahman yang menyebut Allah selepas surah Maryam yang menyebut Allah tu Rahman Ar-Rahman adalah surah Zuhruf. Ingat, nama surah tadi perhiasan. Lepas tu pula surah Zuhruf ni surah yang banyak ulang Allah tu Rahman Rahman 7 kali. Apa berkaitan perhiasan dengan Rahman? Kita kena linkkan dia. Okey, nak tahu 4 pengulangan nama Allah Ar-Rahman dalam surah Zuhruf? Tengok ayat ni. Sambil-sambil tu tolong semak ya, takut saya tersalah macam tadi tu. Takut saya tersalah, saya minta tuan bantu saya buat semakkan. Okey, nama Allah Ar-Rahman yang 7 ni kita boleh jumpa dekat ayat nombor 17, ayat nombor 19, ayat nombor 20, ayat nombor 33, ayat nombor 36, ayat nombor 45, ayat nombor 81. Betul tak? Ada perkataan Az-Zuhruf dekat ayat nombor 81. Okey. Kita jumpa. Okey. Sebelum kita teruskan, mari kita hubung kaitkan. Apa berkaitan antara nama surah Az-Zuhruf perhiasan dengan pengulangan 7 kali nama Allah Ar-Rahman dalam surah Az-Zuhruf? Ya. Kita dapat kait apa? Senang je kan? Kait dia apa? Semua perhiasan di dunia ini adalah pemberian dari Allah, yang pemberian dari Allah, datangnya dari Allah itulah kesan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Kita kena dapatkan lagi jawapan. Apa antara bentuk Zuhruf itu? Okay. Surah Az-Zuhruf menerangkan. Surah Az-Zuhruf menerangkan. Antara perhiasan yang Allah berikan kepada manusia adalah az-zahabu, iaitu emas. Emas. Tuan-tuan, surah Az-Zuhruf ni merupakan surah yang salah satu daripada surah Az-Zuhruf kan? Ya. Sekejap jawapannya. Saya melihat mana catatan saya ni. Okey. Surah Az-Zuhruf merupakan salah satu surah yang banyak mengulangi tentang az-zahabu, iaitu emas. Ayat 53 dan ayat 71. Cantik kan ayat ni Allah susun. Allah letak ayat pasal emas, dia duduk dalam surah perhiasan. Lepas tu pula emas ini mendetailkan, memperincikan lagi apa di antara bentuk zuhruf itu. Okay. Jadi siapa-siapa yang ada emas dan perhiasan yang lainlah, ingat itu semua adalah pemberian dari Allah tu. Itulah rahmat Allah ya. Maka setiap kali tengok emas ni, fikir apa? Oh, aku kena mentauhidkan Allah, aku tak boleh syirik pada Allah. Ini rahmat Allah kepada kita. Okey. Lepas tu pula tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tuan-tuan saya nak ulang balik. Sebab tadi kita kata surah yang paling banyak menyebut Ar-Rahman adalah dalam surah Maryam. Kan? Kemudian surah Az-Zuhruf. Okey. Kalau tuan-tuan masih ingat, waktu kita belajar dekat surah Maryam, ada nota ni dekat surah Maryam. Jadi kita tengok dekat nota sinopsis surah Maryam tu, kita jumpa Ar-Rahman diulang berapa banyak dalam surah Ar-Rahman? Ada 16 kali. 16 kali surah Ar-Rahman. Surah Maryam, nama Allah Ar-Rahman. Maafkan saya tuan-tuan, banyak tersasul.
Okey. Nanti kita tengok dekat surah Maryam. Okey. Tuan-tuan, setelah kita belajar tujuan surah Zuhruf, kita lihat keunikan surah Zuhruf ini, so agak-agaknya tuan faham tak? Surah Zuhruf tu sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita? Sebenarnya fahamlah kan? Sebab apa? Sebab tujuan surah Zuhruf ni adalah kesimpulan daripada kesemua ayat. Cepat tak faham Quran? Alhamdulillah, cepat. Kalau bagi saya, Alhamdulillah. Oh, saya faham. Rupanya surah Zuhruf ni tentang ini. Lepas tu kita tunjukkan dengan nama Ar-Rahman tadi, tunjukkan dengan emas tadi kan. Okay. Tetapi, kalau nak lebih lagi faham, sudah tentu kenalah tadabbur daripada satu ayat kepada satu ayat. Tapi tak sempat dah nak tadabbur ni kan. Dengan waktu yang sekarang lah, pasal nak talaki lagi, nak khatam lagi. Tetapi jangan bimbang. Kita membuat ringkasan nak memahami ayat-ayat ini dengan kita bahagikan 89 ayat tu kepada 8 kumpulan ayat. Banyak sikit. Kita bagi dia kepada 8 kumpulan ayat. Okey, 8 kumpulan ayat tu, kumpulan ayat yang pertama kita letak dia di bawah pembuka surah. 8 ayat pertama kita jadikan dia sebagai pembuka surah. Nanti kita akan sebut perbincangan 8 ayat pertama ni. Okey, kumpulan yang kedua ialah ayat 9 sampai ayat nombor 14. Okey, di kumpulan ayat yang kedua. Kumpulan ayat yang ketiga, okey, adalah pada ayat 15 sampai ayat nombor 35. Ini kumpulan ayat yang ketiga. Okey. Kumpulan ayat yang keempat adalah ayat bermula ayat 36 sampai ayat nombor 45. Nanti saya akan terangkan dia punya tema dia dalam kumpulan ayat ini. Okey, kumpulan ayat yang kelima adalah ayat yang bermula nombor 46 sampai 56. Nanti mungkin juga akan ada, okey, kita cerita dulu. Okey, ayat 46 sampai 56. Lepas tu kumpulan ayat yang keberapa? Kumpulan ayat yang ke-6 adalah bermula ayat 57 sampai 65. Dan kumpulan ayat yang ke-7 adalah ayat 66 sampai ayat nombor 80. Okey. Lepas tu kumpulan ayat yang ke-8 kita letakkan di bawah penutup, kita jadikan dia sebagai penutup surah Al-Zuhruf, iaitu ayat nombor 81 sehingga nombor 89. Okey, ada berapa kesemua sekali kumpulan ayat dalam surah Al-Zuhruf? Ada 8. Okey, kena ingat pendekatan yang kita gunakan. Kalau kumpulan ayat ini, dia mesti akan ada apa? Dia akan ada penutup dan dia akan ada pembuka dan dia akan ada penutup. Di antara pembuka dan penutup itulah dipecahkan lagi kumpulan-kumpulan ayat mengikut topik dan tema yang dibincangkan dalam ayat itu. Kita susun ni bukan macam bahagi sama rata. Tak. Bukan kita bagi sama rata, ni mesti 8 ayat. Tak, bukan. Tetapi kita bahagikan kumpulan ayat ni mengikut kepada topik-topik perbincangan dia. Okay, kalau nak nampak dengan lebih jelas, kita tengok dekat sini. Okay. Kalau kita tengok dekat ayat 46 sampai 56, kenapa kita tak ambil ayat 45? Kenapa kita tak ambil kumpulan ayat ni sampai 57? Sebab kalau kita baca ayat 46 sampai 56 ni, ini dah masuk kepada cerita kisah Nabi Allah Musa bersama dengan Firaun dan dia tamat pada ayat 56. Sebab tu kita letakkan dia jadi satu kumpulan yang khas, kumpulan ayat yang khas. Okey. Tetapi kita masuk kepada ayat 57 tentang Nabi Isa. Sebab tu kita tak letakkan ayat 57 di bawah kumpulan ayat
56 tu sebab dia masuk tema lain. Jadi kalau kita baca ayat 57 sampai 65 adalah tentang kisah Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Dan cerita sikit tentang orang musyrikin lah, ada kaitan dengan pegangan kepercayaan orang-orang musyrikin. Okey, jelas saudara perempuan. Saya sebut ni supaya tuan-tuan sentiasa dapat mengingati segmen-segmen ayat ini. Kita bahagikan ia mengikut kepada tema-temanya. Memang agak tough lah, sangat sukar sebenarnya nak bahagikan kumpulan-kumpulan ayat ni. Namun begitu, sebenarnya ada banyak sebenarnya buku-buku rujukan. Cuma kadang-kadang ada berlaku beberapa perbezaan lah. Ada setengah buku dia pecahkan jadi 10 ke, ada 6 ke. Tapi yang ini saya telah merujuk kepada banyak buku dan dapat diringkaskan seperti inilah. Moga-moga dapat bantu kita untuk faham Al-Quranul Karim dalam surah Az-Zukhruf. Baik, kita pergi kepada pembuka dia. Okey, boleh lagi ke tuan-tuan puan? Sekejap, jangan berapa dah ni? Oh, dah 11.30. Oh, sejam juga rupanya. Saya ingatkan macam kurang pada sejam. Tapi tak apa. Kita tak perlulah nak berkira waktu kan. Kita dengar Al-Quranul Karim ni, kita teruskanlah. Ya, moga-moga Allah bagi kita rahmat yang banyak, ya, berkat yang banyak daripada Al-Quranul Karim. Okey, kita kena gagahkan juga, kena susahkan diri juga, kena korbankan waktu kita. Moga-moga syafaat Al-Quran ini memberikan kita kesenangan yang banyak nanti di alam kubur, memberikan kita kesenangan yang banyak nanti di hari akhirat. Baik. Pembukaan surah Az-Zukhruf ni, 8 ayat ni tuan-tuan, kalau kita rujuk dia, sebenarnya Allah Ta'ala memulakan dengan menyebut tentang keagungan wahyu Al-Quranul Karim. Ini 5 ayat yang pertama. Dia cerita pasal Al-Quran je. 5 ayat pertama ni. Tapi tuan-tuan kena baca. Tuan-tuan kena baca 5 ayat pertama ni, dia Allah menerangkan tentang Quran ni mukjizat, Quran ni terang, Quran ni telah tertulis, Quran ini terpelihara, Quran ni selalu dibaca. Kena baca 5 ayat pertama. Allah fakir tentang Quran. Dan ayat 6 sampai ayat nombor 8, 3 ayat ni, Allah bawa kita semua kepada menceritakan tentang sunnatullah, tentang sunnah dia, tentang ketetapan Allah. Ketetapan Allah ni sebenarnya dia nak fokus kita pasal Rasul sebenarnya. Begini. Dia ayat 6 sampai 8 ni dia ada kaitan tentang Rasul. Kenapa dengan Rasul? Rasul ni memang menjadi ketetapan Allah. Allah akan hantar kepada manusia Rasul. Itu kita namakan dia, tajuk dia ketetapan Allah melalui pengutusan para Rasul. Sebab apa? Sebab hebatnya Quran ni, sekalipun hebat Quran ni, ciri-ciri Quran ni, ketinggian Quran, macam 5 ayat pertama, siapa nak kena sampaikan? Tentu dia akan menyampaikannya adalah Rasul. Dalam masa yang sama, ayat 6 sampai 8 ni Allah menceritakan tentang masih ada, tetap ada orang yang akan menolak Rasul yang Allah hantar. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala menceritakan ketetapan Allah, siapa-siapa yang ingkar kepada Rasul itu, Allah turunkan azab. Itulah ayat 6 sampai ayat nombor 8. Okey. Kemudian, apabila kita masuk kepada ayat 9 sampai 14, Allah memaparkan bukti-bukti Allah ini merupakan satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Kita kena tengok ayat 9 sampai ayat nombor 14. Okay. Apabila masuk kepada ayat yang ke-15 sampai nombor 35, Allah Ta'ala telah mengemukakan, menceritakan kepada kita macam mana kepercayaan orang Arab musyrikin dulu. Ada 4
bermula ayat 15 sampai 35 ni. Kita kena cari apa keempat-empat syubhat itu. Sebenarnya saya sebutlah tuan-puan ya, saya sebut sebentar lalu ya, tentang salin ya. Okey. Ayat 15 sampai 35 ni sebenarnya Allah bukan sebut sekadar syubhat ya, tetapi Allah membuat bantahan. Allah rot balik, Allah kritik balik empat syubhat orang musyrikin ni. Okey. Kalau tuan-tuan nak dapatkan syubhat yang pertama, dia berada pada ayat yang ke-15. Ini syubhat yang pertama, dia berada pada ayat 15 sampai 19. 15 sampai 19 ni maksud saya adalah bukan sekadar syubhat itu, tapi Allah rad balik. Duduk pada ayat 15 dan 19. Lepas tu syubhat yang kedua, Allah Ta'ala juga telah membantah syubhat yang kedua ni adalah pada ayat 20 sampai 23. 20 sampai 23. Lepas tu syubhat yang ketiga, sekali dengan Allah membuat bantahan pada ayat 22 sampai nombor 30. 22 sampai ayat nombor 30. Lepas tu bantahan yang keempat, dengan Allah menyebutkan syubhat yang keempat, ia berada pada ayat 31 sampai 35. 31 sampai ayat nombor 35. Kita akan jumpa. Mereka buat Allah menceritakan tentang apa kebatilan, apa penyelewengan, apa kesalahan orang musyrikin. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kita letakkan di bawah istilah apa? Syubhat. Okey, bukan sekadar empat syubhat itu, Allah juga telah mendatangkan penolakan 1, penolakan 2, penolakan 3. Allah bantah bagi keempat-empat syubhat itu boleh ditemukan pada kumpulan ayat 15 sampai 35. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Dekat ayat dekat ayat 15 sampai 35 ni lah sebenarnya ada ayat tentang nama surah tu, iaitu Zuhruf. Tuan-tuan boleh tengok dekat ayat nombor 35. Ada tentang perkataan wazuhrufa, zuhruf. Baik, kita lanjutkan tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, boleh ya sikit lagi. Okey, kalau kita masuk pada ayat 36 sampai ayat nombor 45, Allah Subhanahu wa taala telah dalam ayat ni ya. Ayat ni sebenarnya dia ada dua sudut. Sudut pertama dari sudut Allah Ta'ala membuat ancaman. Kat sini kita tulis apa? Akibat buruk bagi siapa-siapa yang dia tak mau mentauhidkan Allah tadi, walaupun Allah bagi kepada dia perhiasan, kan? Okey, akibat buruk dia. Dekat mana? Di dunia dan juga di hari akhirat. Akan kena azab. Dunia dapat azab juga. Di akhirat pun dapat azab. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala menghiburkan Rasulullah, menggembirakan Rasulullah, dengan Allah memberikan motivasi kepada Rasulullah SAW yang tuan-tuan boleh temukan pada kumpulan ayat 40 sampai 45. Tapi saya letak ni, dua-dua ni tuan-tuan perhatikan baik-baik ya. Segmen ayat ni dia ada dua tajuk. Yang pertama tentang apa? Sekejap ya. Yang pertama tentang ni. Sekejap ya. Allahumma salli wa sallam. Saya punya kesel dia tak jalan pula. Ni, pertama tentang akibat buruk. Alamak saya. Bismillah. Allahumma salli wa sallam. Sebab saya guna jari ni tu yang dia tak sama. Okey, tak apalah, saya pandang ya. Okey, ingat. Yang pertama tentang apa tuan-puan? Bateri saya. Saya, tuan-tuan, tikus saya ni. Dia tak sihat. Okey dah.
Okey lah. Okey, sekejap. Okey. Okey, sekejap. Tikus saya pun dia puasa kot. Itu yang dia pada jalan. Okey. Okey, pertama tentang akibat buruk, kedua tentang motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tapi kalau tuan-tuan nak pecahkan lagi, okey, kami nak tahu akibat buruk di dunia akhirat ni ayat berapa ke berapa? Tuan-tuan tulis ya. Ayat 36 sampai 40. Ayat nombor 36 sampai ayat nombor 40. Lepas tu motivasi kepada Rasulullah ni juga boleh bermula ayat 40 sampai 45. Okey, kalau dah jelas, kita teruskan dengan kumpulan ayat berikutnya. Kumpulan ayat berikutnya adalah kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Kenapa ini kisah Nabi Musa dengan Fir'aun? Apa kaitan dengan zuhruf, perhiasan? Cuba kita fikir. Kenapa kisah Nabi Musa dengan Fir'aun ni duduk dalam surah Zuhruf? Apa kaitan dengan perhiasan? Tuan-tuan, sebenarnya Fir'aun ni salah satu cara dia nak tolak Nabi Musa adalah dia menggunakan alasan perhiasan emas yang tak ada dekat Nabi Musa. Faham tak maksudnya apa? Maksudnya macam ni. Sekejap ya. Okey. Okey, kejap ya. Okey, kejap. Okey, kejap apa ni ya? Saya cari ayat dia. Okey. Kalau tuan tengok dekat ayat nombor 53, kisah Nabi Musa dengan Firaun ni, kenapa Allah letakkan kisah Musa dengan Firaun? Antara sebab dia, kalau tuan baca ayat nombor 53, tuan tahu tak Firaun ni dia tolak Nabi Musa sebab apa? Sebab Nabi Musa ni miskin. Kalau tuan baca dalam surah Zuhruf ni, memang kurang ajar betul Firaun ni. Kita pakai bukan kurang ajar sangat dah memang teruk sangat Firaun ni. Dia hina betul-betul, kau dia hina Nabi Musa ni. Kalau tuan baca dekat ayat nombor 52 lah kan, dekat kumpulan ayat nombor kumpulan ayat bahagian 4 ni, ayat 52, tuan tahu Musa kata apa? Firaun kata pada Musa, dia cakap dekat kaum dia, dia kata kita ambil ayat 51 lah. Firaun kata apa? Dia kata, wahai kaumku, dia kata, kau tak tengok ke kerajaan Mesir ni? Sungai-sungai ni mengalir di bawah istana aku kan? Soalnya Firaun kata apa? Wahai kaumku, Mesir ni ana yang punya. Dia kata, aku yang punya. Kau tak tengok sungai-sungai yang mengalir ni kan mengalir di bawah istana-istana aku? Lepas tu Firaun kata lagi, Musa ni, dia kata, aku ni lebih baik daripada Musa. Musa ni hina Musa ni. Kan? Lepas tu cakap pun macam tak berapa jelas, katanya Firaun. Lepas tu ayat 53, ini pasal emas tu. Firaun kata kepada kaum dia kata, kalau betul lah Musa ni seorang rasul, kenapa dia tak dipakaikan gelang emas? Ataupun kenapa malaikat tak datang ikut dia, iring dia? Maksud dia begini, mereka tolak Nabi-Nabi ni, seperti Nabi Musa, kerana Musa ni miskin. Nabi Musa tak ada barang kemas, tak ada pakai gelang-gelang emas macam raja-raja pakai tu. Itulah sebab di antara hikmah peletakan kisah Musa dengan Firaun dekat sini adalah kerana Firaun dia telah menganggap, dia telah menolak kerasulan Nabi Musa tu, tak nak beriman kepada Musa disebab apa? Disebab kekayaan dia. Betul tak tujuan surah tadi kita kata apa tujuan surah tadi? Tujuan surah tadi kan kita kata mula-mula apa?
Allah nak bagi tahu kepada kita perhiasan dunia ni macam emas. Itulah bukti pemberian dari Allah, yang mana sepatutnya kalau kau dah mengaku ia pemberian dari Allah, kenalah tauhidkan Allah, bukan syirikkan Allah. Tapi telah berlaku terbalik kepada Firaun. Firaun dia bukan nak mengaku barang itu dari Allah. Dia mengaku itu adalah milik dia, Mesir ni milik dia, sungai-sungai milik dia. Okey, itu kita dapat hikmah penceritaan kisah Nabi Musa. Okey, kita masuk bahagian yang kelima dan bahagian yang keenam. Ayat 57 sampai 65 ni Allah datangkan kisah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kenapa nak bawakan kisah Nabi Isa ni? Okey, kisah Nabi Isa ni semua orang mengetahui, bahkan orang Arab musyrikin Mekah pun tahu Nabi Isa ni kejadian dia sangat pelik, kan, tanpa bapa tapi dia boleh dilahirkan oleh ibunya, maknya Maryam boleh mengandungkan dia. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa apa? Allah tu berkuasa, Allah boleh buat apa saja. Cukup dengan dia kata kun fayakun pun boleh jadikan apa saja yang dia kehendaki. Itulah di antara hikmah secara ringkas kisah Nabi Isa yang terletak dalam kumpulan ayat ni dan dalam surah Zuhruf. Apabila masuk ayat 66 sampai 80, okey, Allah menggunakan dua pendekatan. Apa dua pendekatan? Dua pendekatan sebenarnya, okey. Bahagian 6 ni, ayat 66 sampai 80 ni, Allah sebenarnya dia nak mengajak kepada beriman. Cara nak mengajak kepada beriman, kalau kita baca bahagian 5 dan bahagian 4 tadi, melalui bentuk sejarah. Okey, ini pendekatan Al-Quran. Allah ni kalau nak mengajak orang kepada beriman, dia akan bawa pendekatan cerita orang-orang dahulu. Dekat ayat 66 sampai 80 ni, sebenarnya Allah Ta'ala nak mengajak orang ni beriman dengan ajakan berbentuk galakan. Galakan dari sudut apa balasan kalau dapat, kalau kau beriman. Lepas tu Allah guna pendekatan yang kedua adalah dalam membentuk bentuk ancaman. Bentuk ancaman ni adalah bentuk dengan mengatakan, kalau kamu tak beriman, apa azab yang akan kena pada kamu. Jadi dia guna dua pendekatan. Dalam bentuk galakan dapat balasan baik, dengan bentuk ancaman dapat azab yang buruk. Ia berada pada ayat 66 sampai ayat nombor 80. Tapi kalau tuan nak pecahkan lagi dua bahagian ni, galakan beriman ayat berapa? 68 sampai 73. Tapi ancaman supaya beriman ni ayat 74 sampai 80. Kita masuk kepada penutup bagi surah Az-Zuhruf ini. Surah Zuhruf ni, penutup dia seperti membuat kesimpulan kepada apa? Kepada ketujuh kumpulan ayat tu. Penutup. Okey. Penutup surah Az-Zuhruf 81-89 ni, dia berbentuk apa? Menegaskan, mengukuhkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olahnya kumpulan ayat penutup ni, dia seperti dia macam buat rumusan kepada ayat-ayat yang sebelum. Dia seperti fungsinya untuk apa? Mengukuhkan lagi apa yang telah dibincangkan sebelum ini. Dia macam seolah macam dia kata kesimpulannya macam tu dekat penutup ayat ni. Jadi mari kita lihat contoh ayat. Saya ada bawa ayat 85, 86, saya letakkan dalam nota ni, 87, 88 dan 89. Kita akan tengok bagaimana Allah Ta'ala mengatakan apa? Dia Maha Suci, memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Dan orang yang menyuruh, 86 tu, orang yang menyuruh kepada suatu selain Allah, dia tak akan mendapat syafaat di hari akhirat kecuali orang yang ada tauhid.
Ini kita bagi tahu apa? Siapa yang mengisahkan Allah, nanti dia layak dapat syafaat. Siapa yang mensyirikkan Allah, dia tidak akan mendapat sebarang syafaat. Tak akan dapat sebarang pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Okay, kita baca ayat yang 87. 87 ni sebenarnya bukti tau. Orang Arab musyrikin ni, kalau ditanya kepada mereka siapa cipta mereka, mereka akan kata Allah. Mereka cakap dengan mulut tu Allah. Tapi pada tindakan, actualnya, realitinya, mereka bukan mengisahkan Allah semata-mata. Dan akhirnya 89, Allah Ta'ala kata apa? Fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun. Allah kata, Muhammad, berpalinglah daripada mereka. Allah kata, biarlah kalau mereka. Dia tu sayang, kalau mereka tak nak juga, nak buat macam mana, kata Allah. Berpalinglah daripada mereka, ucapkanlah selamat tinggal. Nanti korang tahulah akibat buruknya. Tuan-tuan tengok, penutup surah Zuhruf ni dalam bentuk apa tau? Dalam bentuk ancaman. Dalam bentuk apa? Korang tak nak ikut sudah. Kalau kau ikut tak apa, nanti kau tunggu, kau tahulah. Itu pada ayat nombor terakhir sekali dalam surah Az-Zukhruf. Baik, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Kita selesailah surah Az-Zukhruf dengan surah Asy-Syura. Selesailah kita bahagian yang pertama, juzuk yang ke-25. InsyaAllah esok kita akan bincangkan surah Ad-Dukhan dengan satu lagi surah, iaitu surah Al-Jathiyah. Surah Asap dan surah Melutut. InsyaAllah esok jam yang sama 10.30. Baik, kita ada sebarang soalan. Kalau tiada soalan, saya berhenti pada kadar ini. Dah agak 1 jam setengah juga ni. Okey. Alhamdulillah, Allah beri kita kekuatan. Allah beri kita hidayah taufik. Baik. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, kita boleh berhenti. Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya ayat keberapa tadi nama surah Az-Zuhruf itu? Saya lagi tulis apa? Nama surat Az-Zuhruf terdapat di ayat keberapa tadi tu? Oh ya. Terlewat. Okey, tak apa. Dia berada pada ayat nombor 35. Oh, 35. Okay. Kalau tengok ayat 35, ia berada pada muka surat nombor 492. 492. Baris yang pertama sekali. Gua akan jumpa baris yang pertama. Betul. Wali buyutihim tu sampai hujung. Lepas tu ada ayat yang wazukhrufa. Itu ayatnya. Saya tandakan. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa antum fajazakumullahu khair. Okey. Boleh faham ke? Boleh ikut kan? Alhamdulillah Ustaz. Okey, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Baik, ada sebarang pertanyaan lain? Kalau tiada, kita berhenti dengan kadar ini. Kekurangan, kelemahan saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah nota penuh juzuk 25 saya akan bagi esok insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.